Okey kah? Okey. Okey. Okey cikgu. Boleh sudah cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Okey boleh. warahmatullahi Saya wabarakatuh. clear, suara cikgu clear. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah. Cikgu-cikgu yang dihormati sekalian, saya pun tak menyangka cikgu-cikgu akan buat Google Meet sampai malam ni. Walau macam mana pun saya ucapkan terima kasih banyak dan komitmen yang tinggi untuk perbincangan bagi penggubah-penggubah soalan ni. Okey, baru-baru ni untuk makluman cikgu, saya dalam TS25 baru ni saya ditanya sama ada bahan untuk membentang tidak. Sebab yang pembentang-pembentang tu dibimbing oleh SIP dan diorang membentang dulu di peringkat PPD sana. Diorang dengar, tapi bila ditanya saya ada pembentangan, saya kata adalah kalau mau dengar. Saya pun mana mau kalah, mana mau leceh sangat kita kan. Jadi saya kata ada. Okey, kalau ada, bentangkan nanti. Jadi 4 orang pembentangan tu. Yang pembentangan 2 orang tu memang dilatih lah, memang dibimbing. Tapi saya sama SMK Lok Yok lah. Satu tu tak ada lah. Bila saya bentangkan tu, saya beritahu lah hasrat sebenarnya. PS25 kita ni kita lebih berhasrat lah cikgu kena alert lah benda ni. Kita berhasrat untuk jadikan sekolah ni sebagai sekolah ICT, sekolah yang berlandas ataupun membugarkan, menyuburkan ICT di sekolah. Macam mana yang dibuat langkah-langkah baru ni tu, saya dah beritahukan benda ni untuk makluman ni. Kita dah buat, kita nak link satu file besar di dalam sekolah ni untuk link semua macam yang dibuat baru-baru ni, yang diterangkan QR code ni. Jadi saya pun bagi tahulah segala-galanya pengurusan di sekolah ni adalah pengurusan menggunakan ICT dan kita akan menggembling tenaga-tenaga guru ni untuk dalam pelaksanaan PDPC pun nanti bersemuka kita akan cuba gunakan PDPC menggunakan TMK, Teknologi Maklumat dan Komunikasi ataupun ICT ni. Jadi kalau boleh cikgu-cikgu kita kena walaupun sikit gunalah juga ICT di dalam kelas supaya hasrat kita untuk sebagai sekolah satu-satunya sekolah yang berkembang pesat dengan ICT ni adalah SK Kepayan. Sebab saya maklumkan di sekolah SK Kepayan kita banyak kepakaran dalam ICT ni. Banyak ramai cikgu. Jadi kalau semua guru-guru dapat menggembling dengan kepakaran masing-masing, dengan kebolehan masing-masing, saya rasa tak mustahil kita boleh memupuk satu semangat untuk menggunakan ICT ni. Jadi bila duduk saya terfikir bagaimana kita nak supaya guru-guru ni menggunakan. Jadi budaya kita ICT di sekolah dalam PDPC. Kita tak ada cukup kalau kita nak pakai projektor, kita tak mencukupi projektor. Tapi kita mesti ada satu benda yang kita buat untuk adakan di setiap kelas ICT ni. Sama ada kita nak sedikit pengorbanan kita ataupun kita cari cara yang lain. Macam saya sebenarnya untuk makluman saya sudah beli sendiri. Yang pakai LED dulu masa itu 3,600. Masih ada saya simpan lagi. Belum terkeluar lagi. Saya akan keluarlah nanti insya-Allah untuk sama-sama menggunakan lah sama budak nanti kita boleh tayang. Jadi kalau ada apa-apa lawatan, apa-apa pemantauan, kita senang-senang saja kita dapat menawan hati pemantau-pemantau itu dengan menggunakan ICT semua. Okey, itu satu. Begitu juga yang kita buat ini, cikgu-cikgu buat menggunakan apa ni Google, menggunakan apa Quizy apa tu semua untuk murid-murid itu sangatlah menjadi satu kebanggaan kita, menjadi satu budaya kalau boleh dibudayakan. Okey. Satu lagi yang perlu kita ingat, sekarang dalam proses untuk apa-apa cikgu kan ni untuk ramai kat cikgu di sini dah 16 orang 18 orang ni. Cuma saya nak sebutlah 19 orang kita kan. Saya nak sebutkan
pembudayaan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, mesti sudah dijalankan di sekolah. Walaupun kita tidak terlibat dengan pementoran dan mentor-menti ni, kita mesti bangun. Sebab insya-Allah untuk kebat, walaupun kita bukan jadi mentor, tapi sekarang saya sedang mementorkan sekolah-sekolah yang bertanya saya. Ada satu sekolah lah, terutama sekolah yang sebekas saya tinggal dulu. Sekolah lama saya. Fikir dia sentiasa WhatsApp lah, telefon lah, tanya kenapa, apa yang perlu dia buat dalam kebat. Sebab masa saya dulu dapat pengiktirafan cemerlang kebat di sekolah. Jadi bila saya tinggal, tiba-tiba dia orang dilantik menjadi mentor. Mentor untuk sekolah, beberapa sekolah di sebelah sana lah, sebelah Tawang. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Dan sekarang sebenarnya kebat ini dia merangkumi bukan dalam kelas je, tapi semua aspek. Yang macam cikgu buat ini adalah satu ke arah kebat. Cuma kita tak namakan dia saja. Kita buat cara ada online, kita buat cara cikgu analisis murid, itu pun sudah dapat kebatnya. Kemahiran berfikir di situ ada. Okey. Jadi dua perkara tadi, ICT dan kebat ni patut digandingkan, kita buat. Kemudian satu lagi, ini untuk penggubal soalan semua. Saya minta supaya sekarang kalau ada cikgu ada tak ada jadual spesifikasi item JSI, cikgu kena ada sikit. Walaupun JSI ni, dia sebelum itu dia dibuat. Untuk kita nak tengok kemahiran apa arah soalan dia. Itu sebelum penggubal soalan. Tapi kalau cikgu tak buat lagi itu, cikgu ambil je soalan ni. Sekarang cikgu buatlah. Buatlah sikit. Bagi ada jadual spesifikasi item tadi, dulu dipanggil SU lah, JPU lah. Jadual penentu ujian, jadual spesifikasi ujian lah. Kemudian jadual spesifikasi item sekarang ni. Apa pun buat. Kemudian letakkan aras kebat tu, aras kebat yang perlu tu maksudnya dalam tahap yang tinggi sikit. Kalau kita ikut taksonomi Bloom kah, taksonomi Anderson kah, tahap yang mencipta tu kena lebih banyak. Tahap yang boleh menganalisis tu lebih banyak. Maksudnya soalan-soalan kebat tu lebih banyak. Cubalah buat begitulah, kan? Ini 3 perkara saya nak sebut. Tadi itu ICT dalam pembangunan sekolah, dan juga satu lagi adalah kebat. Yang terkini yang dia cakap ni, yang dia nak dalam kita punya pentafsiran alternatif ni, dia nak ada jadual spesifikasi ujian ataupun jadual spesifikasi item. Buat sikit lah. Atau ada cikgu tak buatlah, pengubah dia tak buat. Jadi buatlah sikit, kan? Asal ada soalan 1 ni arasnya apa, soalan 2 arasnya apa. Okey. Contoh tu boleh tengok di internet lah. Macam dulu juga cikgu, kan? Okey, itu je yang saya nak beritahu pun. Dekat pukul 8 dah. Jadi saya tak perlu ada di sini ataupun kamu bincang kamu je asal. Terpulang daripada cikgu lah. Daripada cikgu je. Saya rasa kamu bincang kamu je, kan? Ya. Bagus kamu bebaskan sikit lah. Ya, so kalau ada cikgu dia kena guna perkataan yang formal lagi. Boleh buat yang Okey cikgu, boleh. Yalah, tak apalah. Kan, buat kerja yang kamu boleh bincang. Yep. Kemudian terima kasih pada semua. Cikgu Syaman juga yang mengumpul soalan-soalan apa semua ni untuk diedarkan. Kalau boleh kita edarkan cepat sikit lah kepada ibu bapa. Supaya dia orang tak tertanya-tanya, kan. Sudah dapat yang bertulis, yang online belum diedarkan lagi. Jadi mana guru-guru yang belum lagi menghantar, cakaplah, bagi tahu dia lah suruh cepat sikit. Kalau tidak, kalau dalam pergi PDF pun PDF lah. Kalau dalam apa pun tak apalah. Tapi janganlah bentuk dalam puisi Kahoot kah. Okey. Jadi teruskanlah, saya nak bagi kebebasan kamu. Terima
Terima kasih kerana inisiatif, terima kasih kerana dapat meluangkan masa begini. Dan bukan saya tak boleh ikut, saya boleh ikut. Tapi biarlah kamu berfikir cara kamu yang kamu nak buat ni macam mana. Apa yang keputusan yang kamu ambil nanti. Saya okey je benda ni ke arah kebaikan. Okey. Okeylah. Selamat ber-Google Meet. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak cikgu. Terima kasih banyak JB. Alright. Okay, teruskan. Baik. Okay. Saya live lah ya. Okey cikgu. Okey, baik. Alright. Okey. Alright, testing mic. Jelaskan suara. Okey. Aman dunia sudah. Cikgu-cikgu boleh buka mic sambil-sambil tu boleh interrupt. Okey, kita pergi secepat yang mungkin. Okey. So saya akan present dulu analisis daripada dapatan yang saya buat based on daripada sekejap saya bagi tengok dulu cikgu-cikgu. Window entire screen. Okey. Okey. Okey, jelas Okey. So, untuk teman-teman cikgu-cikgu, saya sudah analisis, bukan analisis lah, saya double check sebenarnya tapak yang sudah disediakan oleh Cikgu Syaman ni. So, kalau cikgu-cikgu belum hantar je dengan Cikgu Syaman linknya. Kalau untuk PDF tu, Cikgu Syaman yang akan upload di Google Drive-nya, tak silap. Ataupun kalau cikgu sudah letak benda tu di di Google Drive cikgu bagi linknya saja. Yang penting sharingnya tu di open lah. Okey. So, saya akan bagi tengok cikgu apa yang saya dapat tadi lepas saya analisis sekejap saya bagi tengok dulu dia punya ni adalah keburukan dia ni. Baik. Okey. Okey, kalau cikgu ada mau tanya, interrupt saya cikgu. Kakak-kakak, abang-abang. Okey. Kalau ada KP-KP-nya di sini ataupun dia punya ahli tiada, nanti tolong ingatkan apa yang ini bukannya saya cikgu, saya analisis ni, saya double check ni sebab untuk memastikan yang apa yang kita akan bagi dengan budak ni tidak maksudnya tidak ada kekeliruan ataupun dia lain guru lain setting dia. Okey. So kita pergi kepada yang pertama dulu. Okey, kita akan pergi kepada comel. Siapa yang comel kak? Aku memang comel kak. Okey, kita pergi kepada yang pertama dulu. Okey, kita akan pergi penyelarasan setting tu. Kenapa saya buat ni? Sebab apa? Sebab saya sudah tengok yang cikgu-cikgu hantar dengan Cikgu Syaman, terutama sekali yang buat guna Google Drive, guna Google Form. Okey, ada beberapa perkara yang saya akan tunjukkan. Kalau cikgu nak faham, cikgu terus tanya, buka saya mic ataupun type saya di chat. Okey. Pasanganmu. Okey. Alright, yang pertama, ini based on saya cek sesuatu daripada tahun 4. Ini kelas bahasa Inggeris kertas 1 tahun 4. Ini paparan dia selepas saya jawab. Untuk teman-teman cikgu, semua link yang bagi Google Form tu saya sudah jawab. Saya test sudah soalan cikgu. Nanti cikgu padam saja apa yang saya sudah dalam dapatan tu lah. Saya test soalan tu sebab bertujuan untuk saya tahu apa setting yang cikgu buat sebenarnya di Google Form tu. That's why lah, actually benda ni sudah dari sepatutnya saya mau buat hari Isnin lagi. Tapi saya pun tak berapa sihat. Jadi saya tangguh. Tapi bila saya nampak banyak yang setting dia lain-lain. So kita mau selaraskan. Ini saya sempat screenshot tadi. Mana-mana yang saya sempat nampak, ini yang saya nampak yang bukan major lah. Tapi sebenarnya banyak yang teknikal juga. Macam ini, bahasa Inggeris kertas 1. Siapa yang buat dia punya penggubal ni, siapa yang buat Google Form dia. Saya sudah jawab. Saya gambar. Bila gambar di hujung dia saya sudah submit, saya dapat view dia punya score. Ya, ini setting cikgu sebenarnya. Nanti saya akan beritahu kenapa benda ni keluar begini. So, untuk teman-teman cikgu, ada murid yang bijak. Bijak ni maksudnya sebab kita biasa guna Google Form, kita biasa letak jawapan di hujung tu. So budak-budak yang bijak ni, dia akan masuk kali pertama, dia akan masuk dengan tidak tulis nama. Dia tulis nama sembarang ke ataupun dia masuk kali pertama, ialah dia pakai nama apa-apa saja. Untuk dia jawab sampai akhir, dia submit. Kalau cikgu letak skor ataupun letak benda di hujung tu dengan setting begini, dia akan boleh nampak ni jawapan yang betul dengan yang salah.
So dia akan tulis balik semua jawapan yang betul. Lepas tu baru kali kedua dia masuk, baru dia tulis nama yang betul, baru dia jawab balik. So dia punya markah selepas tu dia akan jadi banyak. Ini setting. Ini kelas tahun 4 Bahasa Inggeris tahun 4, kertas 1 dia. Okey, selepas tu ini pun masih di kertas 1 juga. Walaupun tanda dua-dua macam ni kita boleh tengok jawapan yang betul selepas tu. Okey. Siapa yang menyanyi? Sekejap. Oh, Kak Anu. Lama nak jumpa dia tu, Kak. Bagilah dia menyanyi, Kak. Okey, ini yang kedua, paper yang saya kesan tadi yang ada isu. Ini bukan isu nanti saya akan beritahu macam mana mau ubah setting. Kita akan selaraskan setting selepas ni. Saya beritahu kenapa apa akan jadi bila cikgu buat setting begini, ini akan keluar di hujung sekali. Okey. Yang kedua, pendidikan Islam. Pendidikan Islam pun sama, saya tengok dia bagi setting jawapan juga. So bila budak submit kali pertama, okey, kalau budak yang bijak dia boleh tengok jawapan yang betul selepas tu. Sebab ini dipaparkan di setting. Ini setting juga ni punya problem. Okey. Yang ketiga, muzik tahun 4. Siapa yang buat untuk muzik tahun 4? Pertama sekali saya minta ini yang saya kesan Yang pertama dia punya tajuk ni dah diubah. Dia masih pendidikan muzik tahun 6. Dia muzik tahun 4 dia dalam link tahun 4 tapi dia punya title ni tahun actually soalan ni untuk tahun 4 punya. Dia tulis tahun 6 di sana. So siapa yang buat Google Form ni tolong betulkanlah. Ini mungkin typing error ke apa. Okey. Yang kedua, ini pun masih muzik tahun 4. Apa yang berlaku ini saya ingat soalan keberapa, cuma double check saja balik cikgu sebab soalan tu saya cek ada satu soalan tu dia tiada jawapan ni. Dia tiba-tiba ada pilihan A, B, C, D tapi tiada soalan dia. Ini pun muzik tahun 4. Dia ada pilihan jawapan tapi tiada soalan dia. Ini mungkin terlebih ni, ini boleh padam ni. Ini cikgu padam sejak ni bahagian ni. Okey. Ini lagi satu muzik tahun 4 juga. Dalam setting dia ni, dia sepatutnya bagi jawapan dalam teks ni tapi dia letak option. So bila dia letak option, murid tak boleh jawab ni. Murid akan tulis, murid kena klik saja. Tapi tidak boleh bagi jawapan. Sedangkan soalan ni adalah soalan berbentuk subjektif ni. Soalan di atasnya adalah berbentuk subjektif. So dia punya pilih, ini sepatutnya kena ubah pergi teks ni. Ubah balik option ni pergi teks. Padam option ni letakkan sebagai jawapan tu sebagai teks. Barulah murid boleh type jawapannya. Ini muzik tahun 4 So mana-mana yang ada KP dia sini ataupun guru yang berkenaan yang tahu cikgu yang buat ni, tolong maklumkanlah dia kalau dia tiada di sini. Okey, untuk betulkan balik dia punya setting soalan ni. Okey, selepas itu bahasa Inggeris kertas 2 tahun 5. Yang saya kesan untuk bahasa Inggeris kertas 2 tahun 5 ni, untuk bahagian kertas 2 ni dia tidak diletak require. Maksudnya untuk semua jawapan kertas 2 ni, cikgu tu lupa letak require. Maksudnya budak kalau dia miss soalan tu, dia tidak akan tahu dia akan miss. Dia masih boleh jawab soalan tu. Require ni maksudnya dia wajib jawab soalan tu. Tapi untuk setting kertas 2 ni, dia tiada benda tu. Dia tidak letak require untuk semua soalan paper 2 tu. So siapa yang buat ni letak require balik lah. Supaya budak kalau dia terlupa jawab, dia boleh tahu ada soalan yang dia tertinggal. Okay. Kertas 2 tahun 5. Selepas tu, ini sejarah tahun 5. Pun sama, ini pun setting juga. Ini saya akan beritahu. Dia ada setting jawapan, dia beritahu jawapan yang betul selepas tu. Ini teknikal, ini tidak ada masalah ni. Ini tak perlu ubah apa-apa ni. Saya bagi gambaran saja nanti sebab kenapa kita perlu selaraskan setting tu. Okey, sebab keadaan-keadaan beginilah kalau budak yang memang campin, dorang jawab siap, dorang terus submit, dorang boleh nampak jawapan yang betul selepas tu. So dia boleh jawab balik, dapat betul semualah. Kalau kali pertama tu dia nak masukkan nama, confirm kali kedua tu dia dapat markah tinggi. Okey. Ini tahun 5 juga RBT. Pun sama, ini pun setting, dia bagi letak jawapan juga. Lepas tu pendidikan Islam tahun 5. Ini saya nak pasti, untuk makluman cikgu saya nak pasti ini ada perlu atau tidak. Sebab untuk Google Form, setahu saya untuk Google Form ni tidak perlu letak setting tarikh dengan masa. Sebab apa? Sebab murid memang, Google Form tu memang dicipta begitu. Setiap kali ada kita respon dan kita dapat terima jawapan, dia akan ada automatic masa dengan tarikhnya di sana. Sebab ini rasanya tidak perlu untuk murid letak lah. Pandangan saya ini tidak perlu. Boleh dibuang untuk pentaksiran ni. Ini rasanya Sri Syaman sudah betulkan tadi. Saya cek balik, double check tadi. Untuk tahun 5 PSB ni. Saya nampak dia dalam trash. Tapi saya cek balik dia okey sudah. Tahun 6 RBT pun sama, ini setting juga. Dia orang letak setting jawapan yang betul. Macam gini pun sebenarnya walaupun cikgu tidak bagi letak jawapan yang betul, tapi murid still boleh jawab, boleh tahu mana soalan yang betul, mana soalan yang salah. So maksudnya kalau dia buat percubaan kali kedua atau kali ketiga, dia still boleh dapat jawapan. Actually 4 kali dia cuba, dia boleh dapat jawapan yang betul. Sudah. Kalau budak yang campin lah, kalau budak tu betul-betul komit, dia jawab sampai 4 kali lah. Okey. Tahun 6 punya agama Islam, ini setting juga ni.
Cikgu ni letak, dia letak limit to one respond. Semasa budak tidak boleh jawab kali kedua sudah. Sebab kalau dia guna telefon ataupun komputer, sistem akan detect dia guna tempat yang sama. Melainkan dia guna laptop atau telefon yang lain, dia soalan tu dia boleh jawab balik. Kalau tidak, murid tak boleh jawab. Ini pun setting. Selepas tu ini pun soalan agama Islam tok 6. Kalau ada KP dia ataupun mana-mana guru yang terlibat lah, tolong maklumkan penggubal soalan ni. Sebab ini pun sama setting jawapan juga. Dia buka jawapan. Dan saya pun tak tahu sebenarnya soalan ini di setup untuk, sebab dia guna kaedah box ni. Sedangkan jawapannya hanya ada satu saja. Tapi dia guna kaedah box. Patutnya guna kaedah option ni sebenarnya untuk soalan begini. Wallahu alam. Ini terpulang kepada cikgu lah, tidak ada masalah. Kalau saya pun tidak ada masalah. Cuma settingnya nanti kita akan betulkan di hujung nanti. Macam ni still budak boleh nampak. Bila dia jawab salah, nanti di hujung dia submit, dia boleh tahu yang mana jawapan yang betul. Dia jawab semuanya, dia boleh nampak jawapan yang betul di hujung nanti. Lepas tu dia boleh jawab balik. Yang terakhir, music tahun 6. Dia tiada nombor soalan. Ini technical saja ni. Kalau boleh tambah nombor soalan. So, saya tengok soalan tahun 6 tu tiada nombor soalan untuk semua soalan dia. Okey, dia hanya ada jawapan. Macam ni pun dia letak jawapan saja. Ini pun boleh murid boleh tahu technical ya. Dia jawab, dia boleh tahu mana jawapan yang betul selepas itu. Alright, okey. So setakat ni boleh cikgu. Itu gambaran awal lah. Supaya cikgu boleh tahu apa sebenarnya yang tujuan dia, yang saya maksudkan. Kenapa kita kena selaraskan setting Google Form ni. Okey. So kita direct kepada yang kedua. Kita mau selaraskan. Selaraskan ni maksudnya harap semua kita guna setting yang sama. So saya tunjukkan setting yang untuk exam ni. Dan saya akan explain kenapa setting tu perlu dibuat begitu. Reason dia. So kalau boleh cikgu, kalau cikgu buka laptop, cikgu terus betulkan lah. Kalau cikgu memang tiada masalah setting tu, ikut setting yang saya bagi tahu ni, okey lah, tiada masalah. Tapi kalau memang setting cikgu tu berbeza dengan setting tu, setting yang sebelum ni, itulah yang timbul perkara-perkara tadi. Okey, so saya tunjukkan. Okey, saya bagi contoh satu soalan. Ini soalan daripada Cikgu Mary. Okey. Alright, okey. Okey, so cikgu buka nanti untuk setting ni, dia di bahagian sini ya. Untuk makluman cikgu, soalan yang cikgu buat tu masuk saya bahagian soalan cikgu. Di sebelah sen ni pergi setting di sini. Okey, so kita akan buat setting ni. Ini yang kita mau selaraskan sebenarnya. Untuk malam ni, ini sebenarnya yang kita mau selaraskan untuk semua buat setting yang sama. Okey, yang pertama kita pergi yang umum dulu punya setting. Okey, setting yang umum yang pertama adalah boleh nampak ke cikgu di paparan tu? Saya takut kecil. Besar juga kan? Okey. Untuk general ni, cadangan saya, ini bukan cadangan lah. Kalau cikgu ada soalan terus interrupt lah cikgu. Kalau cikgu tidak setuju dengan saya punya setting ni, cadangan saya yang pertama, di general ni letak satu saja. Edit after submit. Okey, kenapa reasonnya kena letak edit after submit? Sebab ini adalah pentaksiran ataupun ujian. So sebaiknya murid, dia macam kita jawab ujian di kelas juga. Selagi belum habis masa pentaksiran tu, murid sebenarnya masih boleh ubah jawapan dia. So lepas dia hantar submit tu dia punya soalan, dia punya jawapan, in case dia berubah, dia cakap alah ada jawapan yang dia mau ubah. Dia still boleh edit jawapan tu selagi dia tidak keluar daripada tu link lah. Maksudnya dia still boleh edit. So di sini cadangan saya setting ni letak edit after submit saja sini. Satu. Yang lain-lainnya tidak perlu tick. Kalau cikgu tick ni contoh, ini yang berlaku bila cikgu tick register user minister. Ini yang berlaku dengan kita punya link PDPR tu yang semenjak start dorang buat setting ni, semua kita kena login dulu baru kita boleh masuk. Ini yang bahayanya. Ini jangan letak lah. Dan yang ini yang agama tadi, dia letak limit one respond. Limit one respond ni kali kedua memang budak tak boleh jawab. Okay, so di sini letak satu saja. Cadangan saya di sini letak edit after submit saja. Okay, boleh. Ini yang pertama. Okay, yang kedua bagian presentation. Di sini pun letak satu saja. Tick show progress bar saja. Okay, yang lain tu tidak perlu. Shuffle question tak perlu, so dia akan kasih terabur soalan tu. Show link to another submit pun sebenarnya ini pandangan saya lah. Tak perlu sebab kita akan menggalakkan budak untuk jawab balik-balik soalan tu. Sedangkan ini adalah pentaksiran kita mau budak. Kalau dia betul-betul mau jawab balik, biar dia buka daripada link asal soalan tu untuk dia jawab balik. So kita tak perlu tunjukkan lagi dia link untuk the next untuk dia jawab semula soalan tu. Okay, untuk dia repeat. Okay. Sebab dia sudah boleh edit sebenarnya soalan tu. Kalau dia mau ubah, dia hanya perlu edit. So setting general tadi kita letak edit. Kita sudah letak edit after submit. So kalau dia mau ubah jawapannya, dia tidak perlu hantar submit jawapan kedua. Edit ni maksudnya dia masih boleh edit. Dia tetap akan terima respon, kita akan terima respon satu saja. Dia tidak akan dari double respon. Kalau dia edit lah, maksudnya dia masih pergi respon yang pertama tu. Otomatik dalam sistem dia akan edit yang pertama punya jawapan. Okay, so di sini letak progress bar ni maksudnya dia yang macam hijau di bawah tu. Cikgu yang sudah biasa nak guna tu, dia nampak dia macam cas telefon tu.
budak makin banyak soalan dia jawab, makin banyak itu dia bar dia. Kalau penuh sudah maksudnya budak tahu yang soalan tu sudah habis. Maksudnya dia sudah jawab hampir semua soalan lah. Okey. Untuk presentation di sini. Okey, yang ketiga di quizzes ni. Ni yang ada trik dia sikit. Saya bagi tahu cikgu. Okey, sini macam biasa letak quizzes. Okey, di sini yang ramai buat ni. Ini yang kenapa yang keluar budak boleh nampak jawapan tu. Sebab ramai yang tik. Ini ramai yang tik di sini. Dia orang letak ni immediately after each submission. Jadi kalau cikgu letak ni dan soalan cikgu tu ada jawapan, budak boleh tengok jawapan terus selepas tu. So, cara dia letak later ni. Jangan letak di sini ya, letak di bawah. Later after manual review. Ini ada trik cikgu, saya bagi tunjuk nanti trik dia. Okey, bila cikgu letak di sini later, cikgu kena balik pi general lah. Selalu setting dia akan berubah begini. Bila cikgu letak later di general ni, dia akan on tu. Dia on balik. Collect email address ni. Dia akan on balik. So, selepas cikgu ubah setting di sini, letak later, balik pergi general, jangan save dulu. Balik pergi general, untick balik ini benar. Ini saya kena tunjuk ni. Sebab, kenapa kita tidak mau collect email address? Sebab dia menyusahkan budak untuk type email lagi, dia payah. Dia cerewet sikit. So, saya cadangkan tidak perlu minta email budak ni. Tidak perlu. So, kita pentaksiran kan, kita tidak mau menyudutkan untuk permulaan tu kena isi email lagi apa. Okay, so triknya, bila cikgu settingkan di sini later, balik pergi general, untick balik tu yang collect tu. Ini kena buat betul-betul. Sebab kalau tidak dia akan jadi setting tu dia akan minta balik email tu. Okay, dan di bawah ni, apa yang responden can see ni, saya cadangkan trik ni 2 saja. Miss question, mana-mana soalan yang dia terlupa, sistem tu akan bagi tahu. Yang kedua, point value. Point value ni maksudnya berapa markah untuk setiap soalan yang cikgu letak tu. Itu biar budak boleh tahu lah. Budak boleh nampak. Dan correct answer ni tak perlu tick. Kenapa? Kalau cikgu letak correct answer tu yang ada jawapan tadi tu, kalau cikgu perasan ada yang saya paparkan tu, dia bagi tahu ini jawapan betul dan ini jawapan yang salah. Kita tak perlu bagi tunjuk budak mana jawapan yang betul, mana jawapan yang salah. Sebab bila cikgu letak setting later ni, budak hantar, dia tidak akan dapat markah, budak tidak akan dapat markah tu. So budak-budak yang kalau dia bijak, dia sudah biasa guna Google Form ataupun cikgu sudah biasa Google Form, jangan terkejut kalau ada budak jawab sampai 2 kali, kali pertama dia rendah, kali kedua tiba-tiba markah dia tinggi. Tekniknya budak buat macam mana? Kali pertama dia jawab saja, dia tak buat betul-betul pun, dia jawab saja, dia submit, lepas tu dia tulis jawapannya semua balik. Kali kedua dia masuk, dia tulis nama dia balik, baru dia jawab yang betul. So dia sudah tengok jawapan yang betul selepas tu. Okay, so bila kita letak begini, dia tidak akan nampak. Dia submit, dia tidak akan boleh nampak soalan jawapan yang berapa markahnya, mana satu soalan yang salah, mana satu soalan betul. So mau tidak mau dia kena ulang balik, edit balik, dia kena edit balik jawapannya. Dia maksudnya dia macam duduk ujian betul-betul lah. Tapi di sistem kita, di paparan kita, benda tu kita masih boleh nampak mana yang betul, mana yang salah. Alright, boleh cikgu? Setakat ni boleh faham kan yang ini setting dia? Okay, saya ulang lagi. General kita letak edit saja. Okay, di presentation kita letak show progress bar saja. Di quizzes, kita letak later after manual review. Tapi selepas cikgu klik later ni, pastikan cikgu balik pergi general, untick balik collect email addressnya. Okay, dan di bawah respondent can see ni, kita klik 2 ni saja. Miss dengan point value. Boleh ya? Alright. Okay. Ya, Samsul, sorry, interrupt. Boleh, teruskan enggak? Boleh. Yang saya mau tanyakan, sebab yang BI foto kan saya yang buat. So yang saya tidak tik sebenarnya yang edit after submit dengan presentation tu yang letter after manual review. And then respondent tu miss question saja yang saya tik. Correct answers dengan point value tu saya tak tik. But contoh kan kamu sudah try test buat. Macam mana kamu still boleh nampak correct answer dia? If tadi kamu bagi tahu murid tak nampak because kita klik edit after submit dengan letter kah? Sebab kakak punya tadi tahun berapa? Tahun 4. Sekejap kakak, saya bagi tengok. Saya bagi tengok paparan. Itu kan yang first bagi tengok tu. Sekejap. Correct answer boleh nampak kan? Kocak. Sekejap kakak, saya bagi tengok. Memang nampak. Okay, check balik. Dia bukan correct answer tu seingat saya. Yang kakak punya tu, kakak lupa letak, seingat saya kalau tak nak siap. Yang saya sebab saya pilih tu immediately after each submission dengan edit after submit tu, 2 tu saja yang saya tidak tik. Ya, ini kan kakak punya tahun 4 ni kan? Kertas 1 kah? Kertas 1 ke kertas 2? Kertas 1 ni kan? Ini kertas 1.
dia nampak jawapan dia yang betul. But Ya, dia then nampak, kalau dia ya. dapat salah, dia tidak akan tahu, dia tidak nampak jawapan yang betul kan, kecuali dia cuba 4 kali lah, contoh macam Ya. itu. Kan? Ini setting ni sekarang ni budak akan nampak jawapan yang betul selepas kalau dia klik Dia jawapan cuba terbaik tu lah, 4 kali. dia boleh nampak. Ya. 4 kali cubalah maksudnya. Yep. Jadi maksud saya sekarang kan, kalau kita edit after submit dengan tukar letter after manual review, budak cuma boleh jawab sekali lah maksudnya. Iya. Budak boleh jawab sekali. Kalau dia mau jawab second time, dia masuk balik saja link tu balik di mana kita post tu link. Oh, maksudnya kan dia tetap masih boleh jawab. Ya, dia boleh jawab. Ya, sebab kita tidak klik limit to one response tu. Ini untuk mengelakkan, kenapa kita kena cadangan saya, kenapa kita buat begitu, Kak? Untuk mengelakkan budak jawab balik-balik. So dia dapat link tu kan, dia jawab balik-balik. Sedangkan dia boleh edit. Sebenarnya jawapan bukan semua benda dia mau ubah pun. Begitu maksud saya. Dia bukan ubah. Macam exam, budak bukan ubah semua jawapan. Dia mau ubah jawapan tertentu saja. So dia tak perlu jawab balik semua. So dia masih boleh edit lagi sebenarnya. Dan jawapan dia tetap dikira satu saja yang dihantar tu saja. Itu maksudnya edit after submit tu, Kak. Oh, oke. Yep. Artinya sekarang saya cuma perlu tick yang edit after submit, and then saya balik dengan Shaman lah kan. Tak perlu. Untuk semua setting-setting ni cikgu edit saja. Dia link tu tak berubah. Cikgu, ini kelebihan. Ubah kan? Ya, otomatik dalam setting kita. Bila kita ubah, dia tidak mengganggu link yang asal tu, tidak mengganggu. Ini di setting saja cikgu ubah. Oh, oke. Yep. Alright. Oke, thank you. Oke, welcome. Ada yang siapa yang BI Tuan 5 tadi? BI Tuan 5 tu tiada kesalahan ya? Oh ya, Kak Nadira. Dia bukan salah ya kalau BI, ingatkan BI Tuan 5 tadi. BI Tuan 5 tu dia lupa letak requirements ya, macam require tu. Itu saja yang Tuan 5 punya. Oke, cikgu-cikgu lain ada lagi, kakak-kakak, abang-abang ada lagi yang mau tanya pasal setting Google Form ni? Ya, confuse anak sudah. Oke. Saya tengok dulu chat kalau ada lagi yang bertanya. Alright, faham Okey. Ada soalan pasal Google Form? Setakat ni? Boleh nampak Saya paparkan balik sekali lagi. Ini setting yang paling kita selaraskan setting ni supaya sama. Kalau cikgu mau tambah yang lain tu sebenarnya bukannya saya suggestkan sebab sebaiknya kita buat secara dia selaras supaya dia nampak lebih, ialah budak pun dia tahu sudah lah. Kalau kali pertama hari Senin dia sudah tahu sudah benda tu di setting begitu. Hari Selasa dia tidak akan guna teknik yang sama sudah untuk meniru. Dia tahu sudah ada guna juga, dia jawab sampai habis. Selepas tu dia tidak boleh dapat jawapannya yang betul selepas tu. So sebab budak-budak saya banyak yang buat macam tu. Diorang sangat campin saya nampak. Diorang jawab kali pertama, markah dia sekejap saya ada jawab dalam 1 minit lebih. Sebab saya guna Microsoft Form, dia boleh tahu berapa minit budak tu jawab. Bila dia submit, saya nampak berapa markahnya sikit saja. Second time dia jawab pun sekejap juga, dia nak kira pun dan dia dah dapat 100%. Saya heran, maksudnya memang dia guna trik tu sebab dia boleh nampak jawapan di hujung. Okey. Alright. Okey, sekali lagi saya tunjukkan ini last sebelum kita pindah kepada yang seterusnya. Sekali lagi saya tunjukkan setting untuk cikgu-cikgu. Ini kita selaraskan setting untuk siapa yang guna Google Form. Pertama sekali di general ni kita letak edit after submit saja. Okey, di presentation kita letak show progress bar. Okey, dan yang ketiga di quizzes ni saya tunjukkan sekali lagi. Asalnya kebanyakannya cikgu letak immediate after each submission ni. Ini yang kebanyakannya siapa yang buat ni budak dapat nampak jawapan yang cikgu set up di Google Form tu, sama ada objektif ataupun subjektif. Dia akan terus nampak jawapan tu di ujung. Jadi dia boleh tiru jawapan tu selepas tu kalau dia mau edit lah maksudnya dia, ataupun dia jawab balik link tu. So triknya macam mana? Klik letter ni, selepas cikgu klik letter dia akan automatic turn on email collection tu. So apa kena buat? Klik letter, balik pergi general, untick balik collect ni. Untick balik. Lepas tu, yang di bawah ni letak miss question untuk soalan-soalan yang dia tertinggal dan point value saja. Correct answer tak perlu tunjuk. Kalau cikgu tunjuk correct answer, dia akan tahu mana satu jawapan yang betul, mana satu jawapan yang dia boleh jawab kali kedua, dia tahu saja potong ni A salah, B salah, C salah, dia tahu lah D lah selepas ni confirm D jawapannya. So itu pun untick. Ini dua saja kita tick. Barulah cikgu save setting tu. Okey, cikgu tidak perlu hantar balik link dengan cikgu Syaman, cikgu hanya perlu edit di setting tu saja. Okey, automatic link yang cikgu Syaman buat tu dia akan relate sebab dia relate tu daripada kita punya tapak asal kan. So memang dia automatic ubah di sana. Alright, itu bahagian Google Form. Okey, setelah. Okey.
Kalau ada apa-apa yang cikgu mau tanya, buka sih mic-nya cikgu. Oke, seterusnya kita pergi agenda seterusnya. Untuk guru-guru yang pakai PDF, Words, saya nasihatkan tolong save dia benda tu dalam, kalau boleh PDF tu ambil PDF yang dia boleh buka dalam semua version. Jangan ambil PDF yang latest Sebab kalau cikgu save dalam PDF yang latest, cikgu punya komputer yang canggih punya, Windows yang latest punya, bila budak buka telefon tu dan dia tiada PDF ataupun dia punya komputer tu dia version yang lama, Windows 7, dia tidak boleh buka sudah yang atas tu daripada dia, ataupun dia pakai masih lagi Windows yang lama, dia pakai komputer dia tidak boleh buka tu juga punya PDF. So nasihat saya, so, komputer yang canggih ni dia akan banyak siri version dalam PDF tu. So ambil yang boleh buka semua komputer. Yang paling lama punya version lah. Kalau yang lama ni automatic, yang baru confirm boleh buka. Itu version dia. Words pun sama, jangan save dengan yang latest punya version. Okay, supaya budak boleh buka, dia tidak isu akan buka nanti kalau cikgu pakai PDF tu lah. Okay. Bersedia untuk itu. Itu untuk yang guna Words, PDF ataupun guna Words. Alright, okay. Seterusnya. Sorry. Yang sebab saya sebenarnya saya hantar dengan Syaman tu pun, saya hantar Google Form, PDF dengan Word. Tapi kalau sebab saya guna Mac kan, bila Word, saya save, tukar pergi PDF, dia tidak ada pilihan, dia letak PDF saja. Oh, dia tidak ada pilihan, okey. Dia tidak ada pilihan, dia auto PDF. Tapi saya nak pastilah Syaman cek untuk semua version PDF, Word dengan Google Form yang saya hantar tu, dia ada cek semua sekali atau tidak, ataupun yang Google Form saja, sebab yang dia upload di site Google Form saja. Ya, Google Form saja. So, yang untuk di site tu kita akan pilih yang mana yang macam Saman pilih itulah, mana yang Saman letak tu itulah. Tapi yang lain tu kita bersedia saja. Kenapa kena ready dalam bentuk PDF ataupun Words untuk makluman guru-guru? So memang kita ada benda tu. In case dalam hari kejadian masa pentaksiran tu murid dia punya line tak stabil ataupun ialah dia ada masalah lain dia. So kalau kita lagi baik kalau kita boleh bagi dia dalam Words ataupun PDF. Kita PM dia personal lah, bagi soalan tu dalam PDF ataupun Words untuk backup dia. Kalau dia punya line putus pun dia still masih boleh menjawab pentaksiran pada hari itu, dia boleh rujuk. Sebab PDF ni dia download saja ataupun Words ni dia download, lepas tu dia boleh jawab soal selepas tu, tak perlu pakai internet, data internet lagi. Itu backup saja sebenarnya. Okay, untuk PDF dengan Words untuk yang guna Google Form. Alright? Ya, okay. Okay. Ada lagi cikgu soalan pasal itu? Okay, so settle kita punya yang pertama pasal penyelarasan setting. Okay, alright. Okay, satu lagi saya mau tunjuk. Ini saya lupa tunjuk. Okay, kita pergi yang kedua. Penetapan tarikh tempoh penerimaan jawapan murid secara online. Okay, ini saya sudah bincang dengan Syaman. Syaman ada bagi pandangan tadi. Saya terangkan nanti, Syaman terangkan, mungkin Syaman mau tambah. Syaman punya cadangan sebab dia in charge untuk link ni. Dia akan buat macam mana untuk macam contoh hari Senin. Paper hari Senin, selepas waktulah kita kena tetapkan sekarang jam berapa sebenarnya. Kalau saya punya pendapat, kita kena fikirkan ibu bapa yang bekerja ataupun yang bekerja terutamanya malam dorang baru boleh guna. So Syaman cakap dia akan padam link tu. Contoh macam link hari Isnin, hari Selasa tak boleh buka sudah. So dia tutup sudah link tu. Dia tiada dalam tapak tu sudah. So hari Selasa dia hanya link hari Selasa dan ke bawah saja masih boleh buka. Itu yang pertama, itu yang si Syaman akan buat untuk kontrol site tu yang dia buat, tapak yang dia buat tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, untuk makluman cikgu, kita boleh kontrol lah siapa yang buat soalan tu, saya tunjukkan. Ini mungkin ada yang sudah tahu ni, tidak ada masalah. Okay. Kalau cikgu guna Google Form, cikgu boleh kontrol tu. Kontrol ni maksud saya, cikgu boleh tentukan jam berapa cikgu mau tutup, bukanlah jam berapa. Kalau cikgu mau tutup tu, cikgu tidak mau terima sudah respon, cikgu hanya pergi ke setting tu saja. Sekejap. Okey. Sebab sini ada juga yang tanya. Okey, ini paparan yang di skrin cikgu sekarang. Sekejap. Okey. Untuk Google Form, bila cikgu contoh macam hari ini cikgu punya ujian, cikgu mau tutup jam 8 malam. Cikgu sudah bagi tahu murid dalam arahan pagi itu, link ni akan ditutup, dibuka sampai jam 8 malam saja. Jadi selepas jam 8 malam, cikgu tak perlu remind lagi, cikgu terus tutup saja di sini. Cikgu pergi setting di sebelah question ni, responses ni, cikgu tutup saja di sini. Accepting respon. So dia akan jadi merah. So link tu tidak boleh dimasuk oleh murid.
Kecuali ada request daripada parents yang mungkin dia akan tanya, cikgu saya baru balik kerja, cikgu boleh ke anak saya jawab untuk online tu? Atau dia minta excuse ataupun iyalah ada isu lain, kita buka untuk dia sajalah. Okey, kita boleh bagi dia kebenaran jam berapa, kita buka balik saja tu dia akan terima balik. Ini tu Google Form kita kontrol di sini. So maksudnya kalau sudah habis pentaksiran tu cikgu tidak mau terima sudah apa-apa daripada murid, tutup saja di situ dia punya. Siapa yang pegang admin dia tu lah, tutup saja di sana. Boleh ya? Kalau itu Samsul bagus kita selaraskan. Ya, itulah tu saya mau tanya pada cikgu-cikgu lah. Cadangan saya macam gini. Selaras. Kalau mau tutup. Ya, kalau boleh jam 8 lampau awal lah. Mungkin cadangan saya paling kalau macam ideal nih budak tidur mungkin dalam jam 10 lah, jam 10 atau jam 11 kita boleh tutup sudah site untuk hari itu punya. Maksudnya siapa yang soalan hari itu boleh tutup sudah di setting tu. Selain Syaman. Sol. Ya, masuk. Sol begini Sol. Okey. Macam gini, apa kata kita jangan bagi dorang jam sehari sebab macam unfair lah dengan yang offline. Sedangkan offline dorang sudah dapat soalan tu hari ini kan. Maksudnya sampai berapa hari dorang pegang soalan tu, sampai 1 minggu kan dorang pegang soalan tu. Sedangkan kalau online ni kita bagi masa sehari je, macam dah adil sama yang online ni. Kan? Alright. Pandangan lah. Kan? Sebab in case kalau pagi tu kan ialah yang offline tu memanglah ada yang buat sendiri, mungkin ada juga mungkin dorang tanya parents kan. So yang online ni kita bagilah tempo juga, mungkin dorang ada parents ke yang mau tengok ke macam mana kan. Maksudnya bagi kelonggaran lebih sikit masa. Okey. Sebab kalau ikut dia punya ini saya terangkan Kak, kalau ikut daripada garis panduan untuk pentaksiran ni memang dia kena dinilai pada hari semasa. Maksudnya murid mesti hantar dalam hari semasa. Tak kisahlah jam berapa. Itu saya cakap tempohnya ni sebenarnya daripada kita, cikgu yang tentukan. So sebaiknya buka lewatlah. Maksud saya sampai tengah malam. Itu memang dia punya peraturan. Tapi kalau cikgu, memang kalau ada kes-kes yang macam kes-kes khas yang parents memang tidak dapat buat pada hari tersebut. Contoh hari ini memang dia tidak dapat buat. Dia dapat buat benda tu mungkin dia ada station ke baru dia balik. Itu ada kes-kes tertentu. Kita still boleh bagi balik soalan tu. Maksud saya macam tu. Tapi kalau macam yang umum punya, kita tetapkan setting tu, dia mesti hari semasa kita kena. Itu sebenarnya, itu dipanggil macam ujian di sekolah lah. Dia tidak boleh hantar benda tu pada hari esok, lusa sebenarnya. Untuk pentaksiran tu, itu sebenarnya. Dalam garis panduan tu lah. Memanglah garis panduan begitu Samsul, tapi kan yang offline tu, diorang kena bagi masa 1 minggu. Apa kata yang online ni pun kita selaraskan macam offline lah. Maksudnya offline ni untuk semua subjek 3 hari bulan tengah malam ke 12 begitu baru kita tutup. Sebab 4 hari bulan semua kena hantar. Yang offline pun kena hantar juga kan pagi itu. Maksudnya fair lah yang online dengan offline itu. Boleh. Kalau ramai setuju begitu tidak masalah. Saya daripada kita aja tu. Sebab kita yang kontrol setting soalan tu. Kalau saya pun tidak masalah untuk benda tu. Okey. Kalau setuju lah semua sekali. Sebab itu daripada kita yang tentukan sebenarnya jam berapa bila mau tutup untuk link tu sebenarnya. Okey. Macam mana Man, pendapat kau Man macam mana Man? Untuk site tu kau mau buat macam mana Man? Samsul sebabkan Sol. Siapa dulu? Satu. Okey. Sol. Okey, masuk Kak. Okey. Sebabkan macam tadi ada sudah murid yang ambil online, dia bagi tahu cikgu apa bentuk soalan. Sebabnya yang offline kan sudah tengok soalan. So yang budak online ni tanya pula, cikgu soalan ni macam mana? Sedangkan dia tahulah tu daripada kawan yang sudah offline sudah nampak soalan kan. Tapi betul. kakak bagi tahu tunggulah nanti hari Isnin. So macam diorang pun mau juga tahu benda tu awal kan. So macam tadi pandangan, betul lah pandangan semua. Macam Eza pun cakap tu, kita bagi sampailah mungkin 3 hari bulan kan tempo macam tu. Alright. Okey, kita undi ya cikgu-cikgu yang ikut meet ni, kita tentukan kata putusnya terus. Siapa yang setuju 3 hari bulan, maksudnya hari terakhir budak sebelum diorang submit yang offline tu, diorang akan submit pada hari Jumaat 4 hari bulan. So kita akan tutup juga online tu pada 3 hari bulan.
jam 3 hari bulan lah maksudnya tamat ya. Okey. Siapa yang setuju type di sana lah. Siapa yang setuju itu yang pilihan pertama. Pilihan kedua, kita tutup ikut hari soalan tu dibuat. Dia ada advantage dua. Kalau kita tutup lewat, maksudnya kita akan bersedia terima respon banyak daripada budak. Kita akan dapat jawapan tu berulang kali. Kita akan analisis balik benda tu berulang kali lah. Maksudnya kalau budak ada jawab double, triple kali, jawapan dia boleh ubah lagi. Still dia boleh, kita akan analisis benda dulu lah secara manual nanti untuk padam mana data-data yang kita tidak mau. Okey. Itu kalau kita pilih sampai 3 hari bulan. Kalau kita pilih sampai 1 hari bulan, itu set data yang kita terima pada hari itu. Melainkan kita buka link tu balik untuk kes-kes khas. Maksudnya murid-murid yang memerlukan memang ada tidak dapat jawab langsung pada hari pentaksirannya tu sepatutnya, kita buka untuk dia saja. So kita ambil undi lah. Cikgu boleh type di chat mana-mana yang cikgu rasa cikgu setuju. Lagipun Samsul, kalau pendapat saya lah, biarpun kita tutup 3 hari bulan, macam yang tadi kamu cakapkan, mungkin budak respon 2-3 kali. Tapi kita post awal-awal, respon yang contoh yang online budak menjawab 2-3 kali. Maksudnya kan, ataupun di kalangan kita lah, kita tetapkan, respon pertama saja kita ambil. Maksudnya, mungkin dia jawab kedua, ketiga markah lebih tinggi, tapi itu respon kedua dengan ketiga dia otomatis yang itu kita buang. Jadi kita ambil jawaban yang pertama. Boleh? Artinya kita tutup 3 hari bulan pun macam tidak jadi masalah juga, sebab kita ambil respon yang pertama kali dia jawab tuh, bukan yang kedua, ketiga atau yang seterusnya lah. Betul Kak? Ya. Saya bukan Kak, saya dalam masalah dia jawab berapa kali pun. Yang saya isukan tu cikgu menganalisis tu nanti itulah. Kalau dia banyak dia kena sort benda tu, dia kena asing-asing lagi. Itu saja pun. Dari segi berapa kali budak menjawab tu okey saja. Ya, kalau kita bagi link tu sekali memang ada yang terus jawab tu, bukan hari pentaksiran tu sebenarnya. Untuk makluman, untuk yang ini enggak tahulah juga, cadangan saya lah, kalau cikgu mau letakkan setting soalan tu, yang macam yang saya tunjuk tadi, cikgu buka soalan tu, setting cikgu tu pada hari pentaksiran tu. Maksudnya barulah budak boleh jawab pada hari itu saja. Kalau cikgu buka link tu sekarang macam sekarang saya nampak kebanyakannya link tu memang terbuka sudah. Budak dapat sejak nanti link tu, dorang terus boleh akses semua soalan sebenarnya. Kalau dorang boleh jawab semua tu dalam hari yang sama pun sebenarnya. Tapi untuk sebaiknya setting dia tu dibuka, link tu dibuka pada hari pentaksiran tu. Tutupnya tu kita selaraskan serentak lah. Supaya dia tidak macam satu membebankan, ialah kalau membebankan dari segi kita terima data tu yang belum pun harinya sudah murid jawab. Mungkin parent suruh contoh dia contoh lah, kalau dia 2 orang adik-beradik itu ini kan, mana lah tahu okey bapak dia cakap hari ini malam ni kamu jawablah sebab besok adik lagi mau pakai, jadi tidak mustahil juga tuh. Boleh. Kecuali kalau yang satu orang ataupun dia ada cukup gadget, lain cerita. Kalau satu saya rasa tidak mustahil tuh, kalau yang berkongsi guna telepon parent saja kan, tidak mustahil tuh. Kalau kita buka hari, memang boleh set. Kalau macam saya pun saya boleh set 5 minit sebelum dia mula, kalau ikut yang dalam jadwal boleh kita set macam tu. Tapi kalau dia 2 orang adik-beradik, dia guna satu handphone, susah juga kan. Alright. Itu je lah. Ya betul tu Kak. Itu pun perlu dipertimbangkan juga. Okey. So terpulanglah, maksudnya ikut setting cikgu masing-masing, yang penting setting umum tu kita tetapkan dan kita tutup. Okey, kita bagi kata putus lah. So kita tutup soalan tuman pada hari terakhir sebelum 3 hari bulan lah. 3 bulan kita tutup untuk semua link tu. Maksudnya tak perlu buang lah macam yang tadi tu kita bincang yang pertama. Okey, ada bantahan kan yang itu? Ya, Sol. Ya. Coba tanya yang lain nih, Sol. Baru 4 orang ke 5 orang respon, Sol. Yang lain setuju kan? Ya, orang setuju je tu Kak. Kalau tiada respon tu selalunya kalau diam ni tanda setuju Kak, macam orang kena risik kan atau pengantin. Ya. Tidak, kita risau nanti kan, macam Sol cakap nanti tiba-tiba banyak mau analisis, ada mungkin tidak setuju dengan cara begitu. Bagus suarakan kan. Ya, cikgu-cikgu kalau ada benda mau tanya aja. Tapi ini bagi saya dia lebih kepada daripada cikgu punya
cikgu lah nanti kalau maksudnya cikgu boleh nampak data yang dapat pada hari kejadian tu. Kita boleh tahu sudah mana murid yang sudah jawab, mana murid yang belum pun sebenarnya. Itu kita daripada kita mau setting selepas tu mau buka agak dia lagi, mau kasih panjang agak dia mau tutup. Sekalipun Syaman tidak buang link tu dalam tapak asal, dia still kita yang kontrol soalan tu. Soal kita adalah admin kepada soalan Google Form tu ataupun apa-apa yang bentuk yang kita buat tu lah. Itu maksud saya. Itu still daripada guru subjek tu yang tentukan. So kita akan tahu kelas kita tu sudah jawab semua agak belum. Kita boleh tahu juga sebenarnya. Okey, daripada dapatan yang kita dapat daripada Google Form tu. Oh, marah tu Kak Alina kalau balik-balik terlihat. Okey, saya telang pasal itu. Okey Man. Okey Man, itu Man saya telang Man. Okey, so kita tutupkan Man. Setting untuk yang tapak yang Syaman buat hanya ditutup pada 3 hari bulan. Sebelum 4 hari bulan budak offline akan hantar soalan di sekolah. So 3 hari bulan dia akan tutup juga. Okey, masanya Man kalau tentukan nanti Man. Alright. Okey. So settle yang pertama, agenda kedua, kita pergi agenda ketiga. Siapa yang dah boleh suara saya ni? Kak Nazira kali. Okey. Sapare, masuk Sapare. Jangan kau diam-diam sana Sapare. Orang mau menimba anu nih. Okey, kita pergi yang ketiga. Kita bincang sedikit pasal yang kita yang ketiga. Pengisian link PDPR untuk teman-teman cikgu. Ini ada benda ni sudah dipapar itu saya bagi just remind sejak untuk guru-guru. Untuk sepanjang pengisian ini yang orang share itu daripada SBP kan. Untuk sepanjang PDPR nanti kita hanya perlu isi objektif dia murid dapat menjawab semua soalan dalam lembaran yang diberi. Okey. Ini dia punya objektif dia lah untuk pentaksiran, yang terlibat untuk pentaksiran. Dia punya refleksi, murid dapat melaksanakan aktiviti yang diadakan oleh guru berpandukan rujukan yang diberi dalam talian ataupun luar talian. Ini cadangan dia. So ada cikgu yang mungkin terfikirkan mungkin beban. Sebenarnya kita tidak perlu pun buat PDPR pun pada hari kejadian tu sebab kita sudah buat ujian pada hari itu. Just so interaksi kita dengan murid tu itu dipanggil PDPR pun. So isi link tu saja pun sebenarnya. Okey. So itu memang berlaku pada hari kita buat PDPR. So memang kita kena isi link juga hari-hari pun. Okey, ada soalan enggak pasal yang PDPR tu? Ini memang di-share daripada SPP ya. Maksudnya aktiviti kita tulis apa? Samsul. Ya, aktiviti tu murid menjawab soalan tu Kak. Sekejap, mana saya tarik tu? Murid menjawab soalan tu lah. Ataupun berlaku bimbingan kah? Sebab benda tu kan berlaku setiap hari, link itu dibuka setiap hari. So means still ada interaksi murid yang menanya soalan kah, perbincangan ni maksudnya apa yang budak buat pada hari itulah sepanjang 5 hari itu murid menjawab soalan lah. Kalau macam kita murid menjawab soalan daripada online, berapa orang yang menjawab hari itu. Kalau mungkin tak semuanya jawab pada hari Isnin, mungkin ada yang menjawab hari Selasa ataupun mungkin kelas kita hari Rabu dia sudah jawab hari Isnin, rekodlah yang hari Isnin tu punya. Begitu maksud saya. Jadi so, maksudnya tahun 1, 2, 3 PDP macam biasa lah. Ya 1, 2, 3 tu memang orang kena buat PDP macam biasa lah. Sebab orang tidak ada pentaksiran. Yang ini untuk kes 4, 5, 6 saja nih. Yang untuk minggu depan punya. So kita tidak perlu sudah buat yang cikgu kena sedia lagi bahan PDPR lain daripada ujian. Sedangkan sepanjang minggu tu pun budak tengah fokus dengan ujian kan. Ya. Okey. Lagipun kita buka link tu sepanjang 1 minggu tu. So maksudnya memang ada yang akan berlaku respon budak pada hari setiap hari tu. Mungkin ada yang akan buat hari Isnin, ada buat hari Selasa. Sampai ikut dan berpandukan pada report tu lah kita buat kita punya link PDPR tu. Okey, jelas saja cikgu pasal ini. So jangan kasih susah kerja. Melainkan cikgu rajin mau buat PDPR lagi, lain lagi soalan tu, lain lagi cikgu mau buat soalan, terpulang lah. Ini saya bagi tahu cara yang, ini tak salah, tak legal pun. Ini cara yang benar. Okey. Ini jalan yang lurus punya, bukan jalan yang menipu. Sebab itu memang dibagi tahu. Kita buat PDPR memang hari itu. Apa-apa interaksi dengan murid itu ada dipanggil PDPR. Okey. Alright, settle. Dan yang terakhir sekali, hal-hal lain. Kita masuk kepada hal-hal lain. Pasal SAPS. Sol. Iya Kak. Ya, teruskan. Jawab belum. Kak Marini tanya tu. Apa soalan dia? Murid dibenarkan menjawab soalan berulang. Kak, ini sebenarnya arahan daripada guru kelas. Guru subjek. Sebenarnya kalau ikutkan ujian sebenarnya tiada istilah jawab berulang sebenarnya. Sebenarnya sekali saja pun. That's why lah bila dalam setting Google Form yang kita bincang tadi, kita tidak letak macam mana? Kita hanya letak edit after submit supaya budak tu boleh jawab satu soal, satu jawapan saja dan dia boleh edit sampailah dia puas hati baru dia hantar jawapan tu. So satu sebenarnya. Dan kita tidak tunjukkan link tu balik selepas dia sudah submit.
supaya mengelakkan budak jawab balik sebenarnya. Melainkan dia betul-betul mau jawab balik, dia masuk baliklah link tu daripada di mana dia dapat. Okey. Iya Kak Nur Nadira, Kak Mari ni menjawab ke soalan tu. Ini sebenarnya bergantung kepada arahan kita, apa yang kita bagi dengan murid nanti masa hari kejadian tu. Okey. Bagi tahulah, memang dia jawab 10 kali pun tetap akan kira yang pertama saja punya respon. Sebab dia jawab 10 kali pun memang dia tidak boleh nampak jawapannya pun, dia tidak boleh nampak markanya. Kalau kita buat setting yang sama tadi tu, orang tidak boleh nampak berapa markanya, berapa jawapannya. So dia pun tidak tahu jawapannya betul atau tidak. Mau tidak mau dia kena jawab betul-betul juga. So nasihatkan orang jawab betul-betul lah. Jawab sekali, jawab betul-betul. Dan boleh edit balik sampai orang puas hati. Okey. Boleh ya Kak Marini? Alright. Okey, yang kedua Kak mana? Oh ya. Kita kena isi link PDPR tu Kak setiap hari. So memandangkan kita buka link ni sepanjang 5 hari, daripada Isnin sampai hari Khamis, maksudnya kita boleh isi link tu setiap hari. Berdasarkan rekod penghantaran budak tu lah. Kalau hari Isnin ada antara satu orang yang sudah antar online, itulah kita isi satu orang saja, tak kisah 1/30 pun tidak ada masalah. Jadi kita isi link tu. Okey, sebab itu dipanggil interaksi kita dengan murid. Okey, yang paling banyak mungkin responnya pada hari kita punya kertas tu dijalankan lah. Itu paling banyak. Okey, lagi ada soalan lain? Tidak geng. Kalau kita guna edit after submit tu, dia ibaratnya macam kalau dia sudah jawab, dia sudah submit kan. Dia tekan edit, dia akan ubah dalam kita punya, dia punya tapak yang asal tu, data asal tu dia akan ubah data asal tu. Dia hanya antar satu saja. Dalam sistem dia akan rekod satu saja. Dia tidak akan rekod nama budak tu 2 kali, no. Okey, itu edit after submit tu. Sebenarnya kita punya RPH pun begitu, yang kita isi link PDPR tu. Macam mana kita mau edit, kalau macam kita sudah terkeluar, biasanya kita bagi email dengan link GPN tu, that's why dia hantar pergi email kita. So kita boleh edit selagi dia bagi buka tu lah sampai jam 7 pagi. Itu maksud edit after submit. Dia still record satu borang saja. Alright. Satu je namanya. Okey, ada lagi soalan cikgu-cikgu? Man ada mau tambah Man? Sekejap. Ada si Marilyn. Lin, ada ke si Lin sini? So, saya bagi tahu si Lin, saya jemput si Marilyn tadi. Oh, dia tiada. Ada. Oh, ada. Oh, Lin ni. Okey, Lin. Teruskan Lin. Kita jemput Marilyn untuk explain sikit pasal SAPS. Okey, SAPS soalnya macam tiada masalah. Yang penting guru-guru selesai isi pada 12 hari bulan. And sebelum disahkan, markah tu kena cek betul-betul lah sebab pernah sebelum ni ada kes sudah disahkan, guru tu tersalah masuk markah. Bila sudah tersalah, dia inform dengan saya, masa tu tidak boleh ubah sudah. So jadi terpaksa guru tu explain dengan parents tu sendiri kenapa dia boleh tersilap markah. Masalahnya markah tu bukan lulus, gagal. Tu yang bahaya dia. Jadi cek dulu bila sudah okey semua 12 malam 12 Disember pada 12 malam tu saya akan kasih sah tepat jam 12 malam. Lepas sah tu tiada apa-apa sebarang perubahan. Lepas tu apa lagi ya? Okey, lepas tu yang print slip peperiksaan tu, sekiranya ada guru-guru yang pada 12 hari bulan tu dia belum lagi selesai. Sebab kadang-kadang ada guru-guru yang kita tidak boleh paksa dia isi markah kan. Okey, plan B dia, untuk kelas tu saya tidak akan sahkan. Tunggulah sampai semua guru-guru sudah isi. Tapi untuk kelas-kelas yang sudah selesai, saya akan terus kasih sah, minta chop dan tanda tangan dengan GB. Sebab supaya proses dia laju lah. Tapi yang belum selesai tu saya akan minta guru tu sendiri yang print. Terpaksa lah. Macam tu. Okey, setakat tu rasanya okey. Tiada lagi penambahan. Okey, Cikgu Samsul. Okey, thank you Lin. Satu lagi, mungkin tambahan untuk SAPS mungkin cikgu yang sudah masuk dia tahulah sudah. Siapa yang belum masuk cikgu kena renew password tu. Sebab dia lepas 3 bulan dia kena renew balik password. Betul kan Lin? Betul kan aku kalau salah? Okey, dia kena renew balik untuk yang siapa yang sudah lebih 3 bulan tidak pernah masuk SAPS. Okey, dan kena daftar subjek lah untuk setiap guru dia kena daftar subjek masing-masing. Dan pastikan jumlah murid tu betul untuk setiap kelas tu. Kalau tidak dia akan jadi merah je walaupun cikgu sudah isi semuanya. Okay? Satu lagi. Tambah Din. Ada guru yang saya rasa belum dapat masuk SAPS, terutama yang guru baru.
So saya Oh. tidak dapat macam detect siapa sebab jumlah guru kita macam belum menepati jumlah kita sebenar. Boleh PM lah untuk saya kasih masukkan IC number. Okay. Yep. Alright. Ya guru-guru baru kali mendaftar termin dulu Gadolin. Oke. Itu SCPS. Oke Man, yang terakhir Man, PBD Man. Untuk makluman PBD sebenarnya sudah tutup kan Man, cuma aku pun dah update lagi untuk kutipan November. Kalau pagi, petang mungkin boleh push sudah tu kan Man, sebab petang kan tiada pentaksiran, orang boleh sudah kasih lengkap tu. Tapi guru pagi sibuk dengan ujian sekarang. So Man, boleh bagi satu tarikh untuk guru pagi Man. Untuk PBD. Untuk PBD, guru pagi kita buat ni lah. 30 hari bulan dah last. Alhamdulillah. 30 bulan berapa? 30 bulan 12. Bulan 1. Bulan 1. Bulan 1. Sebab 1 Disember kita mau hantar laporan dengan PPD sudah. Okey. Baiklah, noted. Gitu ya. Okey, guru-guru dengar ya, sebab saya tahu ni ramai guru yang tak buat, apalagi guru pagi sibuk dengan uji kertas soalan apa buat setting-setting untuk exam kan. Okey, so sebenarnya sudah tutup 25 hari bulan. So Syaman berbaik hati untuk menambah sehingga 30 hari bulan. So mana-mana yang belum berisi termasuk saya tu, tolong isilah balik, tolong lengkapkan PBD sebab PBD November adalah kutipan yang terakhir kan Man, betul lah? Dan itu adalah finalize. Dan untuk makluman cikgu, markah PBD itu mewakili 50% untuk markah yang akan dimasukkan dalam SCPS nanti ya. Okey, ada soalan lain lagi saya bacakan. In case murid tak boleh buka PDF, guru subjek kaya akan boleh hapungkan semula words dalam setiap grup. Ya, Cikgu Dayang Rohani kita kena ready juga. Kita tidak boleh harap daripada tapak yang si Syaman akan share nanti kepada semua ibu bapa. Kita kena ready juga bahan tu. So memang kita semua words kah, PDF kah, gambar kah. Okay, in case lah budak tidak dapat buka link tu, tidak dapat buka PDF tu, kita kena ready lah untuk bagi dorang dalam bentuk yang dorang boleh buka pada hari kejadian tu. Ini untuk yang online sahaja. Okay. Lain-lain. Guru baru, okey. Siapa yang guru baru yang masih ada? Cikgu Malini, Ustazah Atika, Ustaz Firdaus. Itu adalah setahu saya yang baru Lin. Yang lain-lain tu kita guru sebenarnya kita 71 rupanya guru konseling tidak dikira sebagai guru di sini. Jadi kita 71 saja. Dalam data JPN pun saya nampak kita didaftarkan 71 orang guru sahaja. Okey, tu Cikgu Syaman ada soalan di sana. Selain isi link tu perlu hantar keputusan PBD kan mana-mana. Aman jawab Man. Yang PBD tu yang link kena bagi tu Google Form tu satu perumusan. Yang satu lagi tu yang guru kelas, laporan keseluruhan yang macam kita buat pertengahan tahun tu. Itu pun mau juga. Jadi yang tapak-tapak yang setiap subjek tu Man tak perlu Man. Yang macam tengah tahun tu yang satu grup kelas simpan kan, yang satu kelas tu semua subjek ada tu. Yang itu sajalah. Itu saja. Macam guna yang sebelum ni punya. Tukar maksudnya yang tapak setiap subjek tu tidak perlulah. Maksudnya setiap guru tu dia ada berapa subjek dia tapak daripada DPK tu tidak perlulah kan. Itu tidak. Simpanan guru saja. Okey. Simpanan guru. Okey. Okey, jelas lah pasal PBD. Guna tapak guru kelas. Macam sebelum ni. Cikgu Sukoman. Ya. Sorry, mau tanya. Untuk tahun 6, keputusan PBD tu tidak akan di print out. Sebab yang saya sudah masa mesyuarat sebelum ni kan ada yang cikgu cakap nanti dia akan ambil kata putus. Macam mana? Saya rasa kena print betul kan Kak? Saya rasa kena kasi print tu. Saya rasa tahun 6 tu perlu sebab nanti masuk dalam file untuk bawa file sebab cadangan, sebab tahun 6 kena kutip buku teks lagi kan, and then baru boleh serah file semua sekali. Jadi cadangan bila serah kutip buku teks and then serah file tu, dalam file kalau boleh keputusan PBD tu ada keputusan yang kita punya akhir tahun pentaksiran alternatif tu pun adalah result tu dalam file budak untuk tahun 6. Sebab kalau tidak nanti mereka pergi sekolah menengah tidak ada apa-apa result pula dalam file tu untuk tahun 6. Jadi kalau boleh yang tahun 6 punya tu minta tolong. Okey Kak, ngam tu Kak. Yang tahun guru kelas tahun 6 lah ready dong punya tu. Saya rasa kalau untuk orang tu PBD mungkin boleh
tengah apa nih, dalam tengah bulan 12 nanti ada sudah kan? Tercuti bulan 12, tercuti beberapa bulan? 14 kah? 18. 19 kah? 18. Oh. 19. Jadi kami kadang minggu terakhir tuh sebelum cuti Ah, mau kutip buku teks dengan serah file, tidak maulah selepas cuti and then baru panggil balik. betul. So sempat kah tuh? Nah, saya pulang dengan guru kelas, kalau dia orang sudah hantar awal, saya boleh plan awal yang tahun 6 punya. Sebab yang tu ada GB sana kan. Maksudnya guru subjek lah kena bagi keputusan kelas. kepada guru kelas kan? Ya, ngam. Itulah. Okay. Alright. Ada lagi? Guru-guru yang mau RPH minggu pentaksiran macam mana? Oh, Kak Mary. Soalan tiga Kak Mary. Kak Mary buat RPH kah? Rajinnya Kak Mary ni. Kak Mary paling rajin. Terbaik. Kak Mary sebenarnya untuk makluman, link yang kita isi tu sebenarnya, yang link JPN tu sebenarnya itu adalah RPH sebenarnya. Dia sudah ada 3 elemen dalam perkeliling. Iaitu tajuk, aktiviti dan juga refleksi. So sebenarnya kita boleh save link tu dalam bentuk PDF dan upload ke ERPH. Dan saya nampak pentadbir memang semak. Kalau saya punya memang dorang semak. Dorang semak je yang itu. Dorang tulis scene bila dorang semak. PDF tu punya. So tak perlu buat RPH sebenarnya. So kerja isi link tu memang kita buat RPH termasuk je. Ya, itu saya lah, itu ajaran saya. Dan saya buat, dan benda tu tak salah. Sekolah lain pun kebanyakannya memang tak buat RPH pun. Dorang memang guna link tu saja. Dorang save dalam PDF, dorang compile, itu yang dorang tunjuk dengan pentadbir ataupun kalau ada pelawat dah. Okey. Lain-lain. Okey, sebelum kita tamatkan minit ni, ada soalan lain cikgu? Okey, saya ulang lagi. Ada beberapa tadi yang saya ulang balik, mana yang perlu betulkan. Yang setting saya rasa saya nak mau ulang. Cuma yang beberapa yang bukan berkaitan setting saja yang saya kena tunjuk balik. Ini setting. Ini setting. Ini tadi kena betulkan music tahun 4 ni, ubah dia punya tajuk di atas tu. Dengan ada soalan yang tak perlu di sana, boleh padam. Dan yang music tahun 4 ni juga kena ubah. Ini kena ubah dia punya jenis jawapan tu. Bahasa Inggeris, ini tiada masalah soalan, cuma letakkan require untuk soalan tu lah. Untuk tahun 5 punya kertas 2. Supaya murid wajib jawab semua soalan tu. Tak diletak ni. Cikgu ni terlupa kali. Sejarah ni pun sama juga. Siapa buat sejarah tahun 5, dia lupa letak require untuk semua soalan tu. Saya sudah test jawab semua soalan tu, memang tiada require. Boleh hantar jawapan tu kosong saya pun tiada masalah. So tiada require tu. Okey. Ini setting. Okey, ini rasanya tidak perlu. Last sekali ini setting. Okey. Ini pun setting. Ini pun musik tahun 6, letakkan nombor soalan. Itu saja. Okey, habis sudah. Ada soalan-soalan lain cikgu? Mau tanya sebelum kita tutup? Kak Mary menjawab soalan nggak tadi Kak Mary? Okey, ada benda-benda lagi mau tanya cikgu sebelum saya tutup untuk meet hari ini? So kalau ada benda-benda yang cikgu tidak sure lagi, tidak pasti, cikgu boleh tengok balik rakaman tu. Terutama pasal setting tadi, boleh tengok rakaman ni dan saya akan bagi link dia nanti lah. Lepas cikgu Syam upload di YouTube sekolah. Okey. So yang akhir sekali, semua guru yang ikut meet ni tolong isi link yang cikgu Ainul post di chat tu. Untuk rekod kita punya hari ini, untuk SPL dan untuk makluman, semua guru yang hadir hari ini pun akan direkod dalam PLC ya. Cikgu Ainul yang baik hati, yang cantik dan baik hati akan rekodkan semua guru hari ini sebagai dalam PLC juga. So ada 2 didaftarkan hari ini. Okey. Ya, Kak Rohana hanya penggubal saja yang ubah setting. Maksudnya siapa yang ada bagi link dengan Cikgu Syahman, link Google Form tu, dia yang perlu ubah setting sebenarnya. Okey. Nasihat saya, ini cadangan saya lah, macam matematik saya, kami buat satu link saja. Saya akan collect semua data tu. So kami guna Microsoft Form. So data tu semua di tempat saya, nanti baru saya share data tu dengan guru-guru subjek yang ikut subjek yang dia mengajar lah. So tidak banyak link tu akan diletak di Pak Syaman. Sebab kalau semuanya bagi link dengan Cikgu Syaman, dia akan jadi banyak link di sana nanti. Di site tu. Okey. Sebaiknya satu orang saya yang charge. Sebab nanti kan benda tu boleh di download dalam, kita boleh buat spreadsheet, kita boleh share tu spreadsheet, ataupun yang kedua, kalau sudah habis kita download, bagi Excel tu dengan guru dia. Dia sort sendirilah. Kita boleh sort kelas yang kita punya saja untuk dapatkan kita punya markah saja. Okey.
Itu cadangan saya lah. Kalau tidak mau jadi banyak tuling. Oke. Alright. Oke, so kalau tidak apa-apa sudah cikgu, saya hentikan rekaman untuk sesi hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua guru yang ada, yang hadir pada hari ini. Dan insya Allah semoga semuanya berjalan lancar. Kalau ada apa perlu bantuan cikgu, tolong maklumkan. Minta maaf ambil masa cikgu untuk hari ini. So, apa jawaban Ustazah yang Rohani? Mana Ustazah yang Rohani punya soalan? Mana? Sudah saya jawab tadi itu Kak. In case murid tak boleh buka PDF, guru subjek Kak yang akan apungkan semula Word dalam setiap grup? Iya Kak. So sebab kita kena tengok jadual pentaksiran kita. So hari kejadian tu kita kena ready ya. Selain budak jawab, dorang ambil soalan tu daripada tapak yang Syaman buat. In case berlaku situasi-situasi yang tidak dijangka, dorang tidak dapat akses ke, okay, telefon dorang tak boleh akses benda tu. So kita kena ready lah. Benda tu kita save, kita memang save benda tu kan dalam bentuk PDF ke, dalam bentuk Word, kita ready, kita bagi kita yang pas dengan budak tu. Tapi mungkin tidak banyak lah, mungkin budak ada masa, harap-harap tiada lah yang ada isu macam tu. So kita bertanggungjawab, ingat cikgu, kita bertanggungjawab pada hari kita punya pentaksiran tu dijalankan, contoh hari Isnin, BM. Kita kena bersedia pada masa pentaksiran tu. So kita kena bersedia terima soalan, query budak ke, soalan dia nak faham ke pada hari kejadian tu. Itu memang dalam garis panduan. So kita kena bersedia pada hari itulah, hari kejadian. Masa kertas soalan kita dijalankan. Okey, tidak boleh sampai kita tidak dapat dikontak pada hari itu, adalah satu kesalahan lah pada garis panduan. Kalau kita tidak dapat dihubungi pada hari kertas kita dijalankan. Okey, boleh Kak? Jadi kalau pilih. Kak, PDF tu si Syaman send sama Syaman akan kumpul. Nanti Syaman akan share link ni dan mungkin akan diedarkan kepada semua kelas selepasnya. Sebab kalau sudah komplit ni tapak Syaman ni lengkap sudah semua, termasuk link PDF tu semua sudah ada di sana Kak. Yang kita bagi dengan Cikgu Syaman tu. Okey, semua ada dalam sana. Alright. Sekali lagi tolong rekod SPL, KPM cikgu-cikgu. Okey, kalau tiada apa-apa soalan, ada lagi mau tanya cikgu apa-apa? Kalau ada yang kemusykilan nanti boleh PM cikgu ataupun boleh tengok balik rakaman ni lah. So semoga dia membantu sedikit sebanyak memudahkan urusan kita. Terima kasih kepada yang hadir semua pada malam ini. So saya stopkan untuk rakaman.